Semua masalah hak kita hadapi, sebenarnya penyelesaian dia kena ikut syariat. Syariat ni selesai semua masalah. Sebab syariat ni juga selain daripada undang-undang, dia gaya hidup. Kita tengok, dalam dunia ni tuan-tuan, agama ada banyak, beribu agama. Ada 9,900 agama seluruh dunia. 70% manusia di dunia peluk 5 agama utama. Pertama Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Yahudi. Dan ada agama-agama kecil yang lain. Agama-agama pagan, Tenrikyo, Chaudhai, Aikwan, Mandisma, Rastasfari, Ratana, Scientology, Yazidisma, Zoroaster dan macam-macam lagi. Tak masuk agama-agama kebatinan, Serat Centani, Dharma Gandul dan macam-macam. Beza semua 9,000 agama tu dengan agama kita adalah agama kita ada syariat yang bukan sekadar mengajar hukum hakam, tapi ajar cara hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan taqwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Tuan Pengurusi, ahli-ahli jawatankuasa dan sukarelawan Masjid Padang Mengkuang. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini, dan seterusnya dapat kita saling bertatap muka, dan saya diminta menyampaikan satu tajuk, moga-moga ada manfaat, iaitu berkenaan hidup bersyariat. Hadirin hadirat sekalian, apa erti syariat? Syariat ni bahasa mudah, jalan. Kalau duduk tanah Arab, syariat, syariat. Entah duduk syariat mana, duduk jalan mana, sebutlah jalan itu, jalan ini. Jadi jalan ni jalanlah. Dalam Quran sendiri Allah Ta'ala menggunakan ayat likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk setiap umat kami tetapkan satu syariat dan jalan agama, yang mana jalan itu wajib diikuti oleh setiap orang. Ini surah Al-Ma'idah ayat 48. Sama juga dalam ayat yang lain, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr, dan kami jadikan engkau wahai Muhammad menjalankan satu syariat yang lengkap dari segi hukum hakam. Fattabi'a wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Maka ikutlah jalan itu atau syariat itu, jangan ikut hawa nafsu dan orang-orang yang tak tahu ujung pangkal. Ini surah Al-Jathiyah ayat yang ke-18. Maka syariat ini bahasa mudahnya garis panduan terhadap kita orang Islam.
Apa benda barang halal, apa benda haram, apa benda makruh, harus, sunat dan sebagainya lagi. Mari mana syariat ini? Sumber utama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga qiyas, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas, yang kelima ijtihad. Itu susunan dia. Maka syariat Islam ni adalah peraturan ataupun hukum yang mengatur seluruh sendi kehidupan kita umat Islam. Syariat ni selain daripada dia berbentuk hukuman, peraturan, undang-undang, syariat ini juga adalah penyelesaian keseluruhan masalah ummah. Semua masalah yang kita hadapi, sebenarnya penyelesaian dia kena ikut syariat. Syariat ni selesai semua masalah. Sebab syariat ni juga selain daripada undang-undang, dia gaya hidup. Kita tengok, dalam dunia ni tuan-tuan, agama ada banyak, beribu agama. Ada 9,900 agama seluruh dunia. 70% manusia di dunia peluk 5 agama utama. Pertama Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Yahudi. Dan ada agama-agama kecil yang lain. Agama-agama Pagan, Tenrikyo, Chaudhry, Aikwan, Mandisma, Rastafari, Ratana, Scientology, Yazidisma, Zoroaster dan macam-macam lagi. Tak masuk agama-agama kebatinan, Serat Centani, Dharma Gandul dan macam-macam. Beza semua 9,000 agama tu dengan agama kita adalah agama kita ada syariat yang bukan sekadar mengajar hukum hakam, tapi ajar cara hidup. Agama lain dia ada panduan dalam hukum hakam, tapi cara hidup tidak seteperinci kita. Sebab itu kita ini dapat taufik hidayah. Bagi orang yang peluk Islam, kita akan gelar ke orang tu dapat taufik dan juga hidayah. Hidayah ni petunjuk. Kalau taufik ni dia lain. Kalau macam taufik dengan hidayah ni, saya umpama gini. Katalah saya nak datang ke Masjid Padang Mengkuang ini dari Kuantan. Kalau saya sekadar dapat hidayah, saya akan sampai ke sini guna petunjuk saja. Maknanya masjid, maklum masjid ni kedudukannya di mana, dia bagi petunjuk. Saya pun buka Google Map, cek lah mana kedudukan, berapa jam perjalanan, berapa kilometer nak sampai sini. Kita pun ikut petunjuk itu. Islam ni dia bukan ada hudak hidayah saja, dia ada pula taufik. Taufik ni adalah dia bukan sekadar tunjuk arah, dia bimbing pula sampai ke destinasi. Mana umpama saya tadi nak mari ke Masjid Padang Mengkuang, AJK bukan sekadar bagi peta, dia jemput pula di rumah. Bawa naik kereta sampai ke destinasi. Yang ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tunjuk dan dia bimbing kita. Ini bezanya syariat Islam berbanding dengan mana-mana agama pun. Sebab itu Nabi kita tunjuk sampai ke destinasi. Apa amalan patut buat bila masuk tandas, ketika nak makan, nak minum, berkahwin, bernegara dan macam-macam lagi. Itu sebab pernah dulu ada seorang Yahudi, dia sindir Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia kata, qad 'allamakum nabiyyukum kullu syai' hatta al-khira'ah. Yahudi ni tanya, "Hei Salman, betul ke nabimu ni dia ajar semua perkara?" Kata Salman. Nak buang air besar pun ajar. Hak tu nak ajar buat apa semua orang reti? Takkan nak ajar juga. Yahudi tu pelik. Terlalu detail Nabi punya bimbingan dia. Maka Salman pun jawab dengan cara menyindir, ajal. Laqad nahana an nastaqbilal qiblatan li ghaiti aw baulin. Bukan sekadar ajar cara buang air, dia ajar juga nak menghadap ke mana ketika nak buang air. Nak menghadap ke Mekah ke, nak menghadap ke Jerusalem ke, semua dia ajar nak menghadap ke mana. Au antastanjiya bil yamini au nastanjiya bil aqal min thalathati ahjar au an nastanji bi raji'in au bi azmin. Nabi juga ajar kami lepas buang air macam mana nak basuh.
nak gunakan tangan mana, tangan kiri ataupun tangan kanan, nak guna berapa biji batu, kalau tak ada air, batu tu pula macam mana bentuknya, boleh tak guna tulang. Dia sekolahkan pula Yahudi ni tadi. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu ini syariat Islam. Indahnya kita jadi orang Islam, kita punya syariat bukan sekadar hukum hakam termasuk cara hidup. Sebab itulah para ulama, mereka membahagikan syariat ni pada 3 bahagian paling besar. Pertama sekali, syariat ni adalah ilmu tauhid, iaitu segala peraturan yang berhubung dengan dasar keyakinan agama Islam. Kita tak boleh ragu-ragu, harga mati, tak ada diskaun. Hak ni tak boleh. Apa hak dia ajar, sami'na wa ata'na. Sebagai contoh, peraturan yang berhubungan dengan zat dan sifat Allah, harga mati. Tak boleh tanya terlampau melampau-lampau sangat. Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa, cukup. Jangan tanya, boleh dah Allah angkat satu batu, hak dia sendiri tak boleh angkat. Benda faedah soalan begitu. Apa faedah soalan begitu? Boleh tak dia angkat batu, hak sebenarnya dia sendiri tak boleh angkat. Jangan. Bab akidah, harga mati. Selain itu juga kita belajar tentang iman kepada Allah, kepada Rasul dia, kepada malaikat dia, kepada kitab-kitab dia, kepada hari kiamat, termasuklah siksaan dan nikmat di hari kiamat, termasuklah kita percaya dan beriman kepada takdir, baik ataupun ketentuan hak tak baik. Ini ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid ini juga dinamakan sebagai ilmu akidah. Ataupun kita di kampung panggil ilmu kalam. Ilmu kalam. Ini syariat. Bahagian pertama. Hak kedua ilmu syariat adalah ilmu akhlak. Iaitu ilmu yang berisi peraturan yang hubung kait dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa kita, rohani kita. Misalnya peraturan yang mengarah kepada perkara-perkara yang mencegah kita jadi orang jahat. Kita diajar mesti jangan berbohong, bercakap benar. Kita diajar kalau berjanji mesti dipenuhi. Orang beri amanah mesti dijaga amanah. Kita dilarang berkhianat. Ini semua masuk dalam ilmu akhlak, juga syariat. Dan yang ketiga, kata ulama, masuk dalam syariat, hak ni paling terkenal, iaitu ilmu fiqh. Iaitu ilmu yang mana kita belajar peraturan yang kena-mengena dengan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan kita manusia dengan manusia yang lain. Itu ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni pula dia bagi 2. Satu ilmu ibadah, satu lagi ilmu berkaitan muamalat. Ibadah ini adalah sebahagian daripada fiqh. Kita diajar tentang hukum hakam berkait dengan hubungan kita dengan Allah. Contohnya tentang rukun, syarat sah, sunat yang berkaitan ibadah. Puasa, semayang, haji, umrah dan macam-macam. Dan ada pula bahagian kedua ilmu fiqh adalah muamalat. Ini juga bahagian daripada fiqh, iaitu menjelaskan hukum hakam berkaitan hubungan kita sesama manusia. Dalam hal ini sama ada dipanggil ilmu muamalat ataupun disebut kanun ataupun undang-undang. Contoh langgar traffic light. Tak ada dalam nas. Tetapi sebab itu termasuk dalam hubungan manusia dengan manusia. Kita mesti hormat undang-undang itu. Kata Sultan Ulama, iaitu Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam. Dia ni Sultanul Ulama. Dia mengatakan hukum syariat ini pada pendapat dia ada 2 jenis. Pertama ibadah, yang kedua muamalah. Kalau ibadah ni dasarnya mesti kita laksana tanpa perlu mengetahui hikmah pun, kata dia. Tak payah kajilah. Sami'na wa ta'na. Kalau ikutkan. Allah suruh semayang, semayang. Tak ada nak kaji hikmah apa tak. Kalau ikut Sultanul Ulama. Kita melaksanakannya berdasarkan ketaatan kita pada Allah dan kita dibenarkan mengharapkan ganjaran. Haji, semayang, puasa, mesti buat. Never say no. Tak boleh tidak. Jangan sibuk nak kaji rahsia-rahsia lah, semayang je, kata Izzuddin Abdul Salam. Adapun ilmu muamalat,
Ini boleh ditafsirkan dengan maslahah ibad, tetapi mesti tertakluk kepada prinsip jalbil masalih wa dzurhul mafasid. Kita hendaklah buat benda tu, nak kaji cari hikmah boleh. Dan dengan itu kita belajar untuk tahu rahsia saja. Tapi kalau bab berkaitan dengan ibadah, tak perlu kaji hikmah. Ini pendapat dia. Tapi bagi kita pula, kalau dapat faham hikmah, makin khusyuk. Itu sajalah. Macam contoh, manasik haji. Kita ada banyak ritual dalam ibadat haji ini. Contoh melontar jamrah. Kalau ikutkan Sultanul Ulama, tak payah kaji lah. Sebab apa kena lontar-lontar sajalah. Tapi sebab lebih khusyuk. Oh, ini sempena peristiwa Nabi Ibrahim lontar ataupun lempar kepada setan hak mengganggu dia ketika nak sembelih anaknya Ismail. Jadi datang khusyuk. Kita misalnya sa'i daripada Safa ke Marwah. Kalau ikut Izzuddin Abdul Salam, jangan kaji. Sebab apa kita kena sa'i. Tapi bila kita belajar hikmah, khusyuk. Oh, ini cerita Siti Hajar mencari air ketika dia dengan anak dia. Kita ada hikmah tu mendatangkan khusyuk. Tapi kata Sultan Ulama Izzuddin Abdul Salam, tak payah. Sebab kita hamba never say no. Macam kita suruh pekerja kita, awak hari esok pergi Kuantan, cari ni, lepas 3 hari bawa balik. Sebagai pekerja yang taat, dia mesti jawab dengan perkataan, beres boh, pergi je. Jangan tanya banyak. Kalau Kuantan tu duduk belah mana? Lepas tu nak ambil petikeh dulu ke? Banyak pula soalannya. Bos suruh pergi, dia kena jadi komando. So dulu zaman dulu kalau raja dia ada panglima, dia panggil panglima pancung tak bertanya. Kerja dia pancung orang. Tuanku dia tahu, pancung, tuanku, dia pancung. Tuanku pun murka. Bukan hak tu, hak belakang. Ampun tuan, salah pancung. Dia never say no. Sebab ketaatan makhluk dengan Khalik. Tapi sekarang ni doklah kita belajar hikmah macam-macam. Kalau semayang orang buat rahsia solat tu macam-macam kitab sekarang. Rukuk ni apa rahsianya, exercise darah mengalir kotak macam-macam dia kaji. Puasa ni orang boleh menyebabkan sehat lah itu. Orang mengkaji hikmah. Semua panduan yang Allah Ta'ala beri dalam syariat ini yang merupakan cara hidup, kalau ditinggalkan, nescaya binasa. Yang ini yang disebutkan dalam hadis, siapa-siapa yang meninggalkan apa sahaja yang telah ditunjukkan, maka kalau dia tak nak buat, dia akan rosak. Qad taraktukum 'alal bayda'i lailuha kanahariha. Nabi sebut, aku tinggalkan untuk kamu hujah yang sangat jelas. Malamnya bagaikan siang. La yazighu anha ba'di illa halikun. Siapa yang menyimpang daripada apa yang aku dah gariskan ini, pasti dia akan rosak. Kita sebagai manusia tidak boleh menetap jati, papan di jauh, di belah-belah. Jangan ikut kehendak hati, kita di bawah syariat Allah. Tak boleh ikut kehendak kita. Sebab itu Quran ni kata ulama, daripada ribuan atau ratusan, daripada puluhan ayat yang ada, dia punya kesimpulan, dia 8 perkara saja. Jis yang paling utama. Nombor 1 yang Allah sebut adalah supaya kita beriman dan jangan kufur pada dia. Antaranya sebut dalam surah An-Nisa ayat 136. Yang kedua, hendaklah kita ni takut pada siksaan Allah. Ni banyak ayat. Antaranya dalam surah Al-Ma'idah ayat 44. Yang ketiga, Quran ni bacalah kok mana, dia simpulkan Allah suruh kita taubat pada dia. Apa juga mu lakukan, mu kena taubat. Ini sebut contoh dalam surah Az-Zumar ayat 83. Yang keempat, Allah perintah husnuzan kepada Allah, sangka baik. Banyak ayat, antaranya surah Fussilat ayat 22 sampai 23. Yang kelima, Allah Ta'ala perintah kita taat kepada dia. Jangan buat maksiat. Ulang ayat tu setiap surah. Ayat saja beza-beza. Tapi maksudnya sama. Taat pada aku, jangan derhaka dengan aku. Ini boleh rujuk contohnya surah An-Nisa ayat 59. Yang kelima, yang keenam, syukur.
Itu juga diulang dalam banyak ayat. Syukur, jangan kupur nikmat. Antaranya disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Apa lagi kata ulama? Ringkasan Quran 30 juzuk. Yang ketujuh, sentiasa ingat pada Allah. Jangan lupa dia walau sesaat. Diulang setiap surah. Antaranya dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-19. Dan yang ke-8 kata ulama, perintah Quran ni adalah jangan mendahului Allah dan Rasulullah. Jangan mendahului. Mu jangan tunjuk pandai. Ni surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Jangan kita bercakap sebelum Nabi bercakap. Jangan kita keluar arahan sebelum Nabi keluar arahan. Jangan keluar fatwa sebelum Nabi keluarkan pandangan dia. Jangan kamu memutuskan apa-apa keputusan sebelum Nabi memutuskan keputusan. Yang ini Allah ajar sahabat. Dan benda tu kita pegang hari ini. Sebab Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Mu jangan mendahului aku. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Siapa yang lebih baik hukumannya berbanding dengan aku? Itu pun kalau mu yakin dengan aku. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-50. Sebab itulah inilah syariat. Yakin, percaya, taat kepada Allah. Saya mengambil kesempatan pada malam ni pihak Rustia minta tolong panjang-panjangkan pesanan. Kita nak mengumumkan pelancaran kutipan derma bagi tabung pembangunan dan kebajikan qaryah Masjid Padang Mengkuang. Jadi kepada tuan-tuan muslimin muslimat, dipohon supaya menggerakkan tong-tong yang ada berdekatan tuan-tuan. Boleh gerakkanlah, jangan biar dia keras begitu tak gerak rugi. Biar dia gerakkan. Gerak pada orang yang dekat-dekat sajalah tuan-tuan. Soal lancong pakai belakang. Macam main kereta kontrol pula zong ke belakang. Ini dimaklumkan sekali lagi. Tabung kutipan derma untuk pembangunan dan kebajikan qaryah Masjid Padang Mengkuang. Mohon tuan-tuan agar menggerakkan tong-tong yang ada berdekatan kepada jemaah yang bersebelahan. Terima kasih di atas kerjasama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Mana-mana manusia yang meninggalkan syariat Allah, Nabi sebut orang tu akan binasa. Orang tu akan rosak. Sebab itu alhamdulillah pada hari ini kita melihat banyak pihak berusaha untuk nak memperkemaskan syariat Allah ini supaya dapat dilaksanakan sebaik mungkin khususnya di negeri dan negara kita. Kita ni, saya malam ni nak mengajak tuan-tuan cerita sejarah sikit. Sejarah sikit. Khusus bagi kita di negeri Terengganu Darul Iman ini, sebelum kedatangan penjajah Inggeris ke negeri Terengganu, rakyat Terengganu hidup aman damai, tenteram, gembira, harmoni. Ketika itu di bawah pemerintahan syariat Islam 100%. 100%. Sebelum daripada kedatangan Inggeris. Ketika itu Sultan dan pembesar negeri Terengganu ini majoritinya adalah orang-orang yang kuat pegang agama. Sentiasa mendengar dan mendapat nasihat daripada tok-tok guru, para alim ulama' untuk nak mentadbir negeri yang bertuah ini. Terengganu dulu ada satu perlembagaan khas. Dia gubah perlembagaan, dia panggil Itqanul Muluk bi Ta'dilis Suluk. Perlembagaan khas yang dibuatkan oleh almarhum Sultan Zainal Abidin yang ketiga, Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Ahmad Muazzam Shah yang kedua. Dia merupakan Sultan Terengganu yang ke-11. Almarhum tuanku dia letakkan syariat Islam sebagai perlembagaan tertinggi bagi negeri Terengganu pada tarikh 11 Zulkaidah tahun 1329 bersamaan 2 November tahun 1911 Masihi. Dan baginda ketika itu juga telah mengisytiharkan Terengganu ini sebagai wilayah Islamiyah Malayuwiyah, ataupun dalam istilah sekarang dia panggil Serambi Madinah. Tuan-tuan kena popularkan balik istilah Serambi Madinah ni. Kelantan tu Serambi Mekah lah.
Sebab dia pakai rial, dia sama dengan Mekah je panggil rial juga kan. Yang Terengganu pakai ringgit, jadi kita Serambi Madinah sajalah. Jadi perlembagaan itu diberi nama Itqanul Muluk bi Ta'dilis Suluk. Maknanya ketelitian raja-raja dengan mengikut tingkah laku yang betul. Sedap nama perlembagaan negeri Terengganu dulu. Dia adalah undang-undang bagi diri, dia panggil, mana undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman. Undang-undang ni dulu ada 53 fasal. 1 pendahuluan mukadimah dan ada 1 khatimah penutup. Undang-undang ini diwujudkan ketika itu untuk nak mengekang pengaruh British. Di samping Terengganu nak isytiharkan bahawa Terengganu adalah negeri Melayu Islam merdeka dan ada raja sendiri. Kalau kita ambil contoh sebahagian daripada fasal 14, topik tentang tegahan di atas raja. Ini tuan-tuan boleh pergi museum, boleh tengok. Maka tiada lulus dan tiada sah sekali-kali raja membuat perjanjian atau akhtiar melepas atau menyerahkan negeri dan kerajaannya atau satu bahagian daripada kuasa kerajaan atau hukuknya itu kepada mana-mana kerajaan atau kepada kuasa-kuasa bangsa Eropah itu dan yang lainnya. Maka jikalau raja cuba lalai larangan dan tegahan ini, nescaya disifatkanlah akan dia memecahkan umanah yang diletakkan atasnya serta tidak sah perbuatan yang demikian itu. Maka tatkala itu tiadalah diwajibkan di atas ahli-ahli kerajaan segala rakyat bersetia lagi dengan dia. Haruslah dia diturunkan daripada tahta kerajaan dan diangkatlah gantinya pula. Begitu hebat sekali. Serius perlembagaan Terengganu sebelum Inggeris datang mengganggu. Inggeris datang. Inggeris ni dia penipu nombor 1. Nombor 1 menipu. Penjajah Inggeris akhirnya berjaya meletakkan negeri Terengganu bawah naungan dan jajahan takluknya. Dia tak ada perang secara aman saja menerusi perjanjian Inggeris Siam. Tahun 9 Julai, tarikh 9 Julai tahun 1909. Dia panggil Anglo-Siamese Treaty of 1909. Perjanjian itu termaktub dimeterai antara Arthur Henderson Young. Dia ni gubernur negeri-negeri Selat dan pesuruhjaya tinggi negeri-negeri Melayu. Buat perjanjian dengan siapa? Almarhum Sultan Haji Muhammad II Muazzam Shah. Ibni almarhum Sultan Haji Zainal Abidin yang ketiga Muazzam Shah. Dia ni Sultan Terengganu yang ke-12. Perjanjian tu buat di mana? Di Singapura. Ditulis perjanjian 24 Mei tahun 1919. Hasil daripada perjanjian itu sebenarnya kena paksa, campur kena tipu. Hasil daripada perjanjian itu 4 negeri. Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu. 4 ini diserahkan kepada British yang memerintah secara beresiden tidak langsung, dia panggil. Pecahan 4 negeri ini. Kebetulan pula 4 negeri ini sekarang 4 beradik, dia panggil SG4 pula. Kebetulan pula sekarang ni State Government 4 SG4. Memang pada dulu dia 4 beradik ni semua. Kemudian Patani, Sengora, Menara, Jala. Itu serah ke Siam. Padahal tu negeri Melayu dulu. Serah pada Siam. Sebenarnya perjanjian itu dibuat secara paksa. Dan perkara ni jelas bercanggah dengan fasal 14 Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu yang melarang sama sekali mana-mana sultan serahkan negeri Terengganu kepada kerajaan asing ataupun kepada Eropah. Maka dengan perjanjian itu, sultan dan pihak berkuasa negeri dipaksa menerima seorang penasihat Inggeris namanya J.L. Humphrey. Maka masuklah Inggeris Terengganu. Penasihat ni pun nasihatkanlah tuanku dalam semua urusan pemerintahan kecuali 2 perkara. Pertama, Islam, haiwan Islam. Yang kedua, adat istiadat Melayu Terengganu. Disebabkan peristiwa itu, Sultan Muhammad dia
turun takhta. Dia rasa bertanggungjawab, dia turun takhta pada 21 Mei tahun 1920 disebabkan dia protes kepada Inggeris yang janji tak nak hantar orang. Ni hantar pula orang nasihat dan macam dia serabut. Jadi tuanku atas dasar maruah letak jawatan, makzulkan dirinya. Dia sempat memerintah Terengganu selama setahun 5 bulan 27 hari. Kemudian tuanku pun mangkat 11 April 1956 di Istana Gong Kapas dan dimakamkan dalam kubah Masjid Abidin Kuala Terengganu. Dalam kubah tu betul. Maruah. Biar tak jadi sultan tak apa. Daripada ikut telunjuk Inggeris. Akhirnya Inggeris pun perkenalkanlah sistem pentadbiran dan undang-undang Inggeris pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Dia perkenalkan Majlis Negeri. Jadi Majlis Negeri ditubuhkan untuk gantikan Majlis Mesyuarat Negeri hak sedia ada. Sebelum ni Majlis Mesyuarat Negeri dipengurusikan oleh Tuanku Sultan, dianggoti oleh penasihat Inggeris dan Syekhul Islam dia panggil. Selepas itu banyak berubah. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, kalau kita kaji pelaksanaan syariat di negara kita ini, khususnya di zaman dulu oleh nenek moyang kita orang Melayu, dah lama berlaku. Penjajah je mari buang. Kalau kita kaji sejarah, orang Melayu dulu dah lama menjadikan syariat sebagai sebahagian daripada undang-undang syarak yang dikanunkan. Bukan sekadar macam kita ngaji di masjid buku kitab ni tak. Dia jadi undang-undang. Contohnya, hukum kanun Pahang. Tahun berapa? 1596. Tahun 1500. Ini merupakan hukum kanun tertua selepas daripada Undang-Undang Melaka ataupun Kanun Melaka. Ini saya cerita negeri Pahang pula. Bukan nak action, tidak kongsi sejarah. Kan kata, dah tadi dah cerita Terengganu, cerita pula Pahang pula. Pahang dulu diisytiharkan sebagai Darul Islam. Macam Terengganu lainlah di Serambi Madinah. Pahang diistilahkan sebagai Darul Islam dengan Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah diisytiharkan sebagai khalifah. Dan hukum kanun Pahang menggunakan hampir sepenuhnya undang-undang peraturan berdasarkan hukum hakam Islam. Daripada 68 fasal semuanya, 42 fasal adalah terjemahan daripada undang-undang yang bertepatan dengan provisio hukum hakam dalam kitab fiqh aliran Syafi'i. Dan ini banyak dah orang buat kajian. Sebab itulah orang tua-tua dulu, dia kuat pegang syariat. Sekarang je tak, sebab dah tak jadi suatu kanun. Dia jadi panduan sajalah. Sebab itu dulu orang tua-tua dia ada satu ungkapan, ni cerita sejarah ya. Biar mati anak, jangan mati adat. Mari budak-budak muda bahan kutuk. Oh, mandalah ungkapan tak sesuai lalu. Bak apalah biar anak mati. Bak apa suruh anak mati? Sanggup pertahan adat. Adat ni, orang muda jangan salah faham. Ungkapan ni bukan nak menunjukkan fanatiknya orang Melayu dulu dengan adat dah. Sebab adat ini, kita bila orang sebut adat, jangan ingat adat ni istiadat perkahwinan je. Sebab itu Majlis Agama Islam, dia gabung dengan adat. Majlis Agama Islam, adat resam Melayu. Adat tu bukan adat kahwin, adat berkhatan, adat tak. Adat ini dalam kebudayaan Melayu, ini saya cerita sikit ya. Dalam kebudayaan Melayu, 4 kategori adat. Satu, adat yang sebenar adat. Yang kedua, adat yang diadatkan. Yang ketiga, adat yang teradat. Yang keempat, adat istiadat. Itu baru adat istiadat. Adat yang pertama, adat yang sebenar-benar adat. Iaitu adat merujuk kepada sunnatullah dan hukum Allah. Sunnatullah tu maknanya undang-undang alam yang kita tak boleh ubah. Ataupun sunnatullah berdasar hukum Allah berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah. Mari mana perkataan biar mati anak jangan mati adat ini? Ini sejarahnya panjang. Kata-kata itu merupakan ucapan yang diungkapkan oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, yang merupakan Sultan Aceh yang ke-12. Yang ketika itu telah menghukum mati puteranya sendiri, yang merupakan Raja Muda ataupun Tengku Mahkota,
kerana puteranya didapati bersalah berzina dengan isteri Panglima Raja. Tuanku murka betul. Anak dia, dan itulah satu-satu pewaris tahta. Tapi dia peduli apa? Sultan Iskandar Muda ini dia ada 3 orang isteri. Isteri pertama Puteri Gayo. Puteri Gayo ni dari etnik daerah Aceh Tengah. Dapat putera mahkota dipanggil Merah Pupuk. Merah Pupuk ni hak jadi raja muda atau yang tuan muda ataupun tengku mahkota. Isteri kedua dia kahwin dengan Puteri Sani. Puteri Sani ni orang Bugis. Dapat seorang anak puteri dinamakan Puteri Sri Alam. Kemudian yang ketiga, tuanku kahwin dengan Puteri Kamaliah yang lebih orang Aceh panggil Putra Pahang, yang merupakan kerabat diraja daripada Kesultanan Pahang, kahwin dengan Aceh. Jadi putera mahkota dia nama Merah Pupuk tadi berzina dengan isteri Panglima Raja. Bawa ke pengetahuan dia, akhirnya mengikut undang-undang adat mahkota alam, dia telah dihukum pancung. Merayulah orang ketika itu, orang besar-besar semua merayu, tuanku jangan tuanku, kita fikirlah cara lain, kafarah macam mana ke, bayar denda ke mana-mana. Tuanku ketika itu dia tetap mempertahankan syarak. Kalau orang bersalah, walau anak sendiri dibunuh. Sebab itu pada makam Merah Pupuk itu ditulis mati anuk mopat jirat gaduh adat pat tamita. Tuan-tuan kalau pergi ke sana boleh tengok dia tulis pada makam tu sekarang. Maknanya dia mengatakan mati anak ada kuburnya, hilang hukum mana nak digantikan. Daripada kata-kata itulah jadi biar mati anak jangan mati adat. Tengku Mahkota Merah Pupuk ini jenazahnya dimakamkan jauh daripada kawasan makam kerabat diraja. Jauh. Memang ayah dia garang betul. Buat jauh saja. Dikelilingi oleh kubur tentera Belanda sekarang. Tak campur lalu dengan kerabat-kerabat diraja yang lain. Jadi bila anak Tengku Mahkota mangkat, dibunuh, hukum bunuh oleh ayahanda sendiri, siapa yang naik tahta? Jadi isu masa tu. Jadi lepas daripada Merah Pupuk mangkat, maka menantu kepada Sultan Iskandar Muda, nama Raja Mughal Ibni Sultan Ahmad Shah II. Dia ni daripada Kesultanan Pahang. Ditabalkan sebagai Sultan Aceh. Jadi orang Aceh jangan kecil hati, orang Pahang pernah jadi Sultan Aceh. Itu minta maaf banyak-banyak ya. Kau ada orang Aceh sini lah, jangan kecil hati pula. Terror tak terror boleh jadi raja di Aceh. Dia guna gelar Sultan Iskandar Sani Alauddin Murayat Shah. Sultan Iskandar Sani ni menantu kepada Sultan Iskandar Muda. Tuan-tuan tak faham tak apa, bukan ada periksa pun, cerita je ni. Jangan pening kepala, tak payah pening ni, cerita je. Bukan masuk exam ni. Jadi balik tu cerita sejarah, saya suka cerita sejarah. Balik pada tadi, biar mati anak, jangan mati adat. Lepas Sultan Iskandar Sani mangkat, isteri dia pula Puteri Sri Alam ditabalkan menjadi Sultanah Aceh pertama. Jadi Aceh pernah ada raja perempuan juga menggunakan gelar Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin. Panjang cerita. Sebuah negeri ataupun Aceh ni dulu kuat pegang kepada syariat Islam. Saya bawakan cerita ini sebagai nak memberi gambaran mudah pada kita. Syariat ni benda yang kita kena buat. Dan dia bukan benda baru. Nenek moyang kita lama dah menjadikan syariat sebagai asas pentadbiran dan pemerintahan. Cuma dek kerana penjejahan, zaman berlalu, orang tak minat pada agama, akhirnya dikesampingkan. Tapi alhamdulillah kita melihat sekarang, usaha kuat ada di kalangan jabatan-jabatan tertentu memperkasakan undang-undang syariah misalnya. Itu semua kita beri sokongan lah. Banyak dah provision undang-undang, fatwa-fatwa yang telah digazetkan. Sebab itu sekali lagi, Islam ini syariat dia takkan membebankan.
Islam ini dia akan bagi panduan kepada kita cara hidup daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar urusan. Saya bawa contoh mudah kalau nak cerita tentang panduan Islam ini. Saya nampak 2-3 orang tadi dah mula menguap. Menguap. Menguap ni kita cerita syariat menguap ya. Menguap ni tuan-tuan, punyalah Islam ni halus dia punya pendidikan dia sampai bab menguap pun dia ajar. Tuan-tuan tahu tak masa bila wajib menguap? Masa bila haram menguap? Masa bila sunat menguap? Masa bila? Ini syariat. Masa bila kita wajib menguap? Wajib menguap jika andai kata kita tak menguap menjadikan badan kita mudarat. Wajib menguap. Kenapa pula mudarat? Dia begini, dalam paru-paru kita ni ada satu organ namanya alveoli. Alveoli ni dia macam kantung udara. Dia berfungsi untuk mengalirkan oksigen ke dalam darah kita ini. Dan kemudian dia akan sedut karbon dioksida, kemudian dia keluarkan karbon dioksida itu tadi. Kalau alveoli ni tak dapat udara segar, dia akan kempis dan paru-paru akan mengeras. Ketika itu otak akan memberi reaksi memerintahkan mulut untuk buka supaya oksigen baru masuk. Dia proses sains. Yang tuan-tuan buka tu sebab tak cukup udara. Dia buka masuk balik. Lepas tu kadang nguak bukan sebab ngantuk. Oksigen tak cukup. Mungkin ruang orang ramai dan sebagainya lagi. Kadang bawa kereta sempit ataupun orang ramai, aircon pula tak apa sejuk, nguak sama, bukan ngantuk pun kerana oksigen. Jadi kita menguap untuk sihat. Jadi kalau tuan-tuan berasa nak menguap, tak ada masalah. Tak ada masalah. Bahkan ada satu kajian daripada The State University of New York at Binghamton. Ini kajian di peringkat universiti. Menguap ni dia ada kaitan dengan suhu otak. Menguap ni dia menyejukkan otak kita. Macam laptop panas. Sebab itu di kedai komputer dia jual kipas pula untuk laptop. Kita letak atas kipas bagi dia sejuk. Kenapa kena ada kipas? PA system ada kipas sebab panas. Mungkin tuan-tuan tadi dengar sejarah Aceh, sejarah Terengganu. Panas kepala. Allah, pening. Allah, pening. Wah, kita panas. Jadi kita nguak, dia nak sejukkan. Menguak. Sila. Tak ada masalah. Jangan malu-malu. Tapi ada masa haram menguak. Masa mana haram menguak? Kalau menguap dilakukan secara pura-pura untuk nak sakitkan hati orang. Ketika itu menguap jatuh haram. Dia buat berdosa, ditinggalkan berpahala. Contoh, kita tak daya dah dengar orang tu ceramah lama sangat. 9:30 tak habis lagi. Jadi macam mana nak suruh balik? Benda dah duduk depan, nak undur malu dah. Kita AJK macam mana nak tidur takut kena marah. Pura-pura nguak lah. Bagi ustaz terdengar sekali. Tak dengar lagi. Wah. Hantar mesej ke WhatsApp AJK. Kita nguak serentak ramai-ramai. 1, 2. Haram. Sebab nipu. Ataupun tetamu datang ke rumah. Tetamu tak kerti bahasa. Pukul 11:30 malam mari ke rumah. Dah lah subuh awal ni. Datang borok. Kita mata buruk. Tak daya dah. Dia mari pada KL. Payah orang KL ni pukul 12 tak tidur lagi. Puan, borok nak suruh balik. Allah, sepupu. Akhirnya nguak lah. Wah, 8 kali nguak. Cakap terang lah. Aku nak tidur ni esok pagi bertugas ni. Azan subuh aku ni esok. Okey lah. Jangan nipu. Masa bila menguak boleh jadi sunat. Makna nguak yang berpahala. Menguap berpahala bila kita ikut petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi kita, Nabi tak nguap. Ini kena ingat. Salah satu khususiat Nabi yang tidak ada pada orang lain, Nabi tidak menguap. Itu kelebihan Nabi. Allah Ta'ala bagi. Tapi Nabi ajar cara menguap. Fa iza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fih fa inna syaitan yadkhuluh. Hadis Muslim. Kalau mau menguak, kata Nabi, hendaklah kamu tutup mulut kamu. Jadi tutup mulut dapat pahala. Jangan siap mulut perberuk tadi. Macam beruk.
gitu. Tutup. Dan tutup tu pula menggunakan tangan kanan. Ataupun katalah tangan kanan tengah menggunakan ada kerja tangan kanan, boleh tutup dengan tangan kiri tetapi belakang tangan kiri, bukannya tapak tangan. Ini kena dapat pahala kan? Begitu. Tutup. Dan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi membaca a'udzubillah itu adalah ketika kita selesai menguap. Jangan baca menguap masa menguap, buruk bunyi dia. Auzubillah macam Walkman tak ada bateri. Jangan gitu. Agama ni seni, indah. Benda indah ni dengar indah, tengok indah. Kalau buruk bunyi bukannya seni. Jadi mari tutup mulut. Auzubillah minasyaitonirrajim. Kan nampak macam lebay sikit situ kan. Ini siap sangat. Macam mana pula harus menguap? Harus menguap dalam mana-mana posisi tubuh. Maknanya tak kira lah berdiri ke duduk ke baring ke melerak ke, tak ada masalah. Tak adalah mesti, ngapa bangun? Nak nguap. Tak ada kena mengena, bukan nak azan. Oh boleh nguap duduk? Boleh, tak masalah. Mana lorat? Ambil air semayang. Berapa? Nak nguap. Tak perlu. Nguap ni bebas. Baring boleh. Tak menghadap kiblat. Tak semestinya dalam apa kat dia gaya bebas. Dan menguap boleh jadi makruh. Macam mana boleh jadi makruh? Dilakukan tanpa sopan. Buka mulut lebor-lebor. Ada bunyi pula lagi. Wa ammat tasawuf, kata Nabi. Wa ammat tasawuf fa innama huwa minasyaitan falyarudduhu mastata'a fa idza qalaha dhahika minhu syaitan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya menguap ni adalah daripada syaitan. Jadi ketika engkau menguap, kata Nabi, janganlah engkau mengatakan ha. Apa sebab? Kerana dhahaka minhu syaitan. Syaitan akan ketawakan perangai kamu. Syaitan nganjing pula kita. Lebih kurang aku. Piuh atas kepala nguak supaya aku. Dia nyanyi kita. Kita sakit hati. Tapi sebab kita tak dengar, kita tak sakit hatilah. Maka Nabi kata, jangan bagi dia nganjing kita. Maka bila nguak, tahan. Jangan ada sound effect. Itu nak mati namanya. Jadi ini contoh syariah. Benda sekecil-kecil menguap saja. Boleh ada halat wajibnya, harusnya, sunatnya. Syariat ini juga kata ulama, dia menyelesaikan masalah negara. Saya ambil contoh. Sekarang ini pihak pemerintah pening nak menyelesaikan masalah aksiden, kemalangan jalan raya. Kita kemalangan jalan raya ni tuan-tuan agak serius. Saya percaya ada di kalangan kita ni pasti orang hak kita kenal seorang mesti ada hak meninggal kerana aksiden. Aksiden ni semua orang. Dia sama ada dia sendiri kena ataupun orang terdekat dia jadi korban kemalangan jalan raya. Di Malaysia, tiap-tiap hari purata 18 orang mati sehari di jalan raya. Setiap sejam 20 minit akan ada satu kematian kerana jalan raya. Tiap-tiap hari purata 11 orang yang bawa motosikal mati kemalangan jalan raya. Sehingga kan Persatuan Anak Yatim Malaysia ataupun Peyatim menganggarkan 300,000 orang anak-anak akan jadi anak yatim disebabkan kemalangan jalan raya yang melibatkan mak ayah masing-masing. Kita agak tinggi walaupun penduduk kita tak ramai. Macam negara China mati 120,000 orang setahun, negeri besar. Kalau di India 98,000 orang setahun. Jadi benda ni payah nak diselesaikan. Kerajaan buat macam-macam ops. Tiap kali musim perayaan misalnya, ops itu, ops ini, buat roadblock, pasang AEF, macam-macam ikhtiar. Tapi statistik sejak dia akan tetap tinggi juga. Apa sebab kemalangan berlaku? Banyak faktor lah.
Banyak pemboleh ubahnya. Antaranya adalah perangai, sikap, tabiat. Kalau sekarang ni tuan-tuan buka Facebook, dah ada banyak orang kongsi dashcam. Dashcam ni dia letak atas kereta, dashcam kat cermin, dekat dashboard. Boleh rakam semua benda yang berlaku. Ada orang dia suka share, dia buat page. Kita tengok macam-macam gelagat orang atas jalan raya sekarang ini. Hak bawa tak senonoh, hak tiba-tiba hanyut, gong pergi jalan sebelah. Tak tahu ngapa, tidur ke apa, Wallahualam. Ada hak potong koksik-koksik kereta, ikut dan dia, susuk potong, tengok berasak dah depan. Nonggeng 4 tayar ke atas. Ada hak lori break, badan kelaing, kepala kelaing. Kita tengok, Tapi rata-rata sebabnya perangai. Sebab itu dalam syariat Islam, diajar ada satu undang-undang, dia panggil Al-Qatlu bil Khata'. Apa tindakan kalau berlaku kematian ataupun pembunuhan yang disebabkan kesilapan. Sebab aksiden ni, kalau kita berlanggar, orang yang kita langgar tu mati, kita kira itu kesilapan. Mana ada niat, kita mana ada keluar pada rumah, hari ni aku nak langgar orang, nak mati. Tak, mana ada nawaitu Samaruddin, tak ada. Jadi memang kita nak pergi bandar. Tapi sebab kita bawa tak senonoh, langgar budak motor. Budak tu pula tak pakai helmet. Memang situ lah meninggalnya. Kalau pakai helmet, mungkin lambat sikit matinya. Jadi kita dah buat kesilapan. Sikap. Sebab itu kajian pihak JPJ di Amerika. Amerika ada kat JPJ, United States Department of Transportation. Dia buat kajian 1.6 juta kemalangan setiap tahun, puncanya main telefon. 1.6 juta. Osah berdoa lah kata, kenapa accident? Ada benda lentah lah, lembu melentah lah, langsui, hantu raya, pocong, hantu kom-kom, Pontianak, berdoa. Main telefon, salah satu sebab lah, main telefon. Mengakibatkan 0.5 juta orang cedera, 6,000 orang maut. Sebab kalau kita mandu kereta 90 km sejam, dan kalau kita panah handphone 5 saat saja, kita akan memandu tanpa sedar sejauh 1 padang bola. Maka atas sebab itulah, ini dia kira pembunuhan. Sebab awak lalai, leka, tak cakna, tak cermat. Boleh lepas begitu saja? Tak, dalam Islam ni agama adil, ada hukuman dia. Dalam khutbah terakhir Nabi, yang Nabi salah satu daripada intipati yang Nabi pesan, ma qutila bil asa wal hajar wa fihi mi'atu ba'irin. Dan apa juga pembunuhan, hendaklah dikisos. Dan yang menyerupai pembunuhan itu boleh digantikan dengan denda, iaitu 100 ekor unta. Baik. Bayangkan kalau kerajaan setuju gunakan hukum denda 100 ekor unta ini untuk menggantikan Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987. Akta 333. Kita kalau hukum pemandu cuai di Malaysia lah. Hukuman untuk pemandu cuai ikut Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987, penjara tak kurang 2 tahun, maksimum 10 tahun, denda tak kurang 5,000 dan tak boleh lebih 20,000. Orang yang ada duit, sengih ya. 20,000. Bayar, langgar lagi. Bayar, langgar lagi. Sampai bila? Sampai Abang Jamil hidup balik. Sebab dia ada duit. Cuba ikut cara hak Nabi ajar, 100 unta. Diat kepada si mati. Mu langgar budak ni, mu kena bayar denda pada keluarga dia. Berapa? 100 ekor unta. Tuan-tuan, seekor unta berapa? Katalah beli banyak, dapatlah 7,500. Kalau dapat 7,500 seekor, darat 100, 700,000 lebih, kat sejuta. Ada orang sanggup nak bawa macam orang gila? Tak ada orang sanggup. Baru nak bawa, nak berdiri tekan minyak, mati anak orang, 750,000 aku kena bayar. Biarlah bawa slow. Orang selamat. Tapi bila berapa denda?
20,000 paling mahal. 20,000. Cenggia selalu. Wow. 20,000. Kereta dia mahal pada tu lagi. Mungkin ada orang kata, Ustaz, ini zaman dulu payah lah ni nak buat. Di Pakistan, dia buat Seksyen 25, ordinans berkaitan dengan nyawa, pelaksanaan kisos dan diat tahun 1984. Iaitu, dia kenakan diat 10,000 dirham ataupun 30.63 kilogram perak atau senilai dengan wang semasa. Sebab itu insya-Allah negeri Pahang, saya ingat negeri pertama akan melaksanakan peraturan diat ini. Diat. Kita balik semula cara Nabi ajar dulu. Mungkin boleh menyebabkan orang gerun sikit lah nak buat kerja-kerja tok senonoh ini. Ini yang saya katakan tadi. Kita hendaklah sentiasa berusaha untuk melaksanakan syariat itu. Semuanya bagus untuk kita. Tak ada syariat yang tidak bagus. Sebab itu dalam disiplin ilmu syariat ini, muncul perbahasan dipanggil maqasid syar'iyah, objective of the higher intent. Apa matlamat syariat itu? Kenapa Allah buat gini boleh, ni tak boleh, ni boleh, gini. Kata ulama, objektif syariah ni ada 10. Pertama, nak jaga jiwa, nak jaga agama, nak jaga keturunan, nak jaga harta, nak jaga kebijaksanaan, nak jaga keadilan, nak menjaga akhlak yang murni di kalangan manusia, nak jaga, nak mencegah mudarat, mencegah mafsadah, nak menyekat penzaliman atau penindasan, kita nak menyatu padukan ummah. Itu semua objektif daripada syariah. Untuk capai 10 objektif ini, ulama detailkan pula 3 bahagian. Dia panggil maslahah daruriyah, ada pula maslahah hajiat, ada pula maslahah tahsiniyah. Kalau daruriyah ni basic survival necessities, tak boleh lari, makan, minum, kita perlindungan, keselamatan, itu wajib. Ada undang-undang, ada hukum hakam pula berkaitan dengannya. Ada pula masalah hajiat, needs of humanity. Ada masalah tahsiniyat, human needs to refine misalnya. Semuanya Allah Ta'ala dah atur. Tapi manusia masih lagi tidak sudi untuk memahaminya. Sebab itulah hadirin hadirat muslimin muslimat, sebenarnya syariat Islam ini sangat mudah, simple dan tak sakit kepala pun. Tapi kerana kita dimomok-momokkan, oh payah syariat ni kalau buat banyak benda haram esok ni, payah kita nak lah. Dalam Islam kalau kita kaji maqasid, benda haram lebih sedikit daripada benda halal. Halal lagi banyak, haram sikit. Tuan-tuan cuba bincang, apakah air yang, jangan cerita air yang, kita cerita, apa air yang haram diminum? Pertama, air yang haram diminum, air yang memabukkan. Mabuk, haram. Yang kedua, air yang memudaratkan. Contohnya, minum air bateri. Tak boleh. Walau taruh leci sekalipun. Walaupun dia kata, ni air ni ustaz. Tak boleh, air bateri. Campur TO, TD tak boleh. Dia mudarat. Minum klorak, tak boleh. Pindah ke alam lain kita. Minuman mudarat, tak boleh. Yang ketiga, minuman yang najis, tak boleh. Minum air hotok senonoh, ambil longkang ke mana, ke bilik air lantan dah, tak boleh. Yang keempat, air apa yang haram dia minum? Air curi, tak boleh. Contoh air ni, AJK tuang untuk saya. Tuan-tuan ambil, curi, berdosa. Nak beli sendiri atau ambil tepi ni. Jangan ambil orang ni, jangan curi. Apa lagi air haram? Kita nak cari pun mikir lama. 4 je ke? Lah, 4 je. Okey, kita ubah topik. Apakah air-air yang halal diminum? Sedap. Tuan-tuan kan habis majlis, kita duduk kedai pergi minum air. Tuan-tuan baca menu hok tulis besar tu. Teh saja ada berapa? Teh ben, teh o, teh panas, teh tarik. Teh boba. Ada boba juga. Kopi o, kopi cappuccino, latte, macchiato, kopi saja.
Air benda lagi, air buah. Buah saja cerita lah. Kalau air buah Terengganu ni gelas besar. Terkenal dengan air gelas buah gelas besar. Air buah tu ada buah ni. Satu menu tu kat 20 air ada. Itu baru satu kedai. Kalau pergi pula kedai runcit lain buka peti air tu. Berapa peti ada air. Macam-macam jenis. Kenapa hak banyak tu awak tak nak minum? Hak 4, hak haram tu cari siang malam. Buat apa? Jadi mana kata Islam ni payah? Hak halal belambak. Yang haram juga hak dia nak. Hak mabuk tu dia nak. Hak curi tu je dia nak. Memanglah. Sebab itu agama kita mudah. Dan ini bukan manifesto. Allah janji, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan aku janji, agama ini takkan susah untuk kamu. Agama ni aku tak buat susah. Ni boleh rujuk surah Al-Hajj ayat 78. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diulas pula ayat ini. Dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Iman, ada satu hadis, hadis nombor 39. Dia panggil bab ad-dinu yusrun. Agama ni mudah. Nabi sendiri ngaku. Dalam hadis tu Nabi sebut, kata Abu Hurairah, inna ad-dinu yusrun wala yushaddu ad-dini ahadun illa ghalabahu. Tidak, agama ni mudah kata Nabi. Siapa yang mensusah-susahkan atau berlebih-lebihan sangat dalam agama ini, ghalabahu, dia akan dikalahkan. Dia akan jadi susah. Fasaddidu wa qaribu wa bashiru wasta'inu bil ghadwatil warawha wa syai minal duljah. Maka kata Nabi, kerjakanlah ibadat dengan semestinya. Dekatilah ibadat semampunya. Dan gembiralah kamu dengan pahala daripada Allah dan mohonlah pertolongan darinya di waktu pagi, petang dan sebahagian malam. Ini hadis Bukhari. Sebab itu ibadat ke, benda-benda yang Allah tegah ke, semuanya mudah. Tak ada yang menyusahkan. Inilah indahnya hidup bersyariat. Kalau ibadah, Nabi tak bagi buat lebih. Buat ikut sukatan hak Nabi beri. Yang saya selalu guna istilah, ibadah mesti ikut SOP. Apa makna SOP? Sunnah is our priority. Ikut sunnah je. Nabi ajar begini, buat begini. Jangan ubah cara lain. Dia kan daripada segi ibadah ini yang Nabi ajar, zamanun, makanun, dia ada 5-6 syaratnya. Pertama, ibadah yang kita buat mesti sesuai dengan adadun, jumlah yang Nabi ajar. Ataupun Nabi misalnya ajar sembahyang Zuhur 4 rakaat. Jangan buat lebih pada tu. Nabi ajar 4. Tiba kita sembahyang Isyak ni kan, buat 8 rakaat. Orang tanya, tuan buat apa sembahyang lebih? 8 rakaat. Saya banyak dosa ustaz. Papa pencen ni baru kena sejadah. Jadi saya rasa tak cukup 4. Jangan. Ikut SOP je. Hak lain tu buat sembahyang sunat. Hak Isyak tak boleh lebih. Oh tak apalah saya rajin. Bukan salah rajin, tak rajin. Tak ikut SOP. Adadun. Kaifiyatun. Cara Nabi buat mesti sama. Misalnya Nabi baca Fatihah start daripada Bismillah ataupun Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita pun kena ikut sebutir-sebutir. Tak ada, ini harga mati, tak ada diskaun. Tak boleh nak ubah-ubah. Allahu akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Batas sembahyang. Ataupun Nabi ajar baca hendaklah mengikut langgam Arab. Jangan ubah kepada lagu Jawa, lagu Jonjong Inai, lagu Lik Mayang, tak boleh. Lagu Piramli, Alhamdulillah Rabbil alamin. Imam ingat Piramli. Buat begitu, keluar masjid kena panah peti. Memang kena panah peti. Buat main agama, tak boleh, tak boleh. Dia mesti ikut kaifiyatun. Nabi ambil semayang muka dulu. Jangan ambil kaki dulu. Tak boleh kreatif.
Adadun, kaifiyatun, zamanun, makanun. Zamanun ni masa. Misalnya Nabi ajar buat korban, mana raya haji, buat korban mesti dilaksanakan masanya selepas khatib turun mimbar. Mana dah habis semayang, habis khutbah, baru buat sembelih korban. Tiba-tiba jawatan kuasa masjid mesuarat, tahun ni kita nak buat awal ustaz, pas subuh kita sembelih dah. Buat apa pas subuh? Sejuk sikit, lembu tak ngamuk. Kalau pukul 10, 3 orang je bertugas. Hak lain mana tak tahu. Hilang belaka JK. Tak boleh. Kalau rasa tak sanggup, jangan buat. Dia kena ikut SOP dia. Makanun, tempat. Nabi ajar iktikaf masjid saja. Mana tuan-tuan masuk masjid, nawaitu iktikaf fi hadzal masjid. Bacalah. Mana dapat pahala iktikaf. Tak boleh iktikaf kat lain. Contoh pas ni kan nak isi minyak Petronas. Sampai Petronas, bismillahirrahmanirrahim. Pegang nozzle tu, nawaitu i'tikaf fi hadzal Petronas lillahi taala. Bengong malaikat. Dia ni Allah lebih overacting. Nak pergi markah macam mana? I'tikaf Petronas. Tak betul. Jadi itu yang Nabi sebut, jangan melampau daripada batasan aku. Pernah satu ketika, ada satu riwayat, 3 orang laki-laki datang jumpa Nabi di rumah. Itulah Nabi tak ada. Jadi lelaki ni daripada jauh, 3 orang ni. Jumpa dengan isteri Nabi. Mereka datang, yas'aluna an ibadatin Nabi. Dia nak tanya Nabi ni ibadat lagu mana. Jadi bila dah mari jauh, kalau balik saja rugi. Tanya pada isteri Nabi, boleh tak puan? Saya tanya puan je lah, nak dapatkan jawapan. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Bila isteri Nabi cerita cara Nabi ibadah apa semua, mereka seolah-olah menganggap Nabi punya ibadah sikit. Dia rasa dia lagi banyak. Apa yang ditanya kepada isteri Nabi? Puan, kami nak tanya Nabi ni, dia semayang tahajud qiyamul lail tiap-tiap malam ke mana? Ke mana? Jawab isteri Nabi, tak. Oh, masa dia semayang, malam ada hari dia tidur. Kadang dia qada balik semayang witir tu. Sebab Nabi wajib buat witir. Kalau dia penat, dia qadakan. Tidaklah tiap-tiap malam. Maka lelaki pertama ni mengatakan, ama ana fa inni usalli lail abada. Mana gitu? Saya ni puan, tiap-tiap malam semayang qiyamul lail. Takkan Nabi sikit pada saya? Oh, bahaya ni. Banyak saya pula dah. Jadi gitu. Laki kedua pula tanya, puan, minta maaf nak tanya, Nabi ni memang hari-hari ke puasa sunat? Jawab isteri Nabi, tak lah. Ada hari dia puasa, ada hari dia tak. Ada hari dia layan anak menantu dia makan. Ada hari kawan-kawan dia ajak makan di rumah dia ra'i. Tidaklah hari-hari, kecuali bulan Ramadan jadi puasa hari-hari. Laki yang kedua dia kata, guana gitu. Ana asumu dahra wala uftir. Saya ni puan, hari-hari puasa. Saya tak pernah tinggal puasa. Hari-hari puasa sunat. Datang lelaki ketiga tanya, Nabi ni saya nak tahu macam mana orangnya kalau di rumah. Sebab kami kenal dia di luar, kalau dia berceramah ke di masjid nampak dia serius apa semua. Di rumah dia macam mana orang? Dia serius juga ke? Kata saya, tak dia di rumah gitu dengan anak cucu, kadang dia jadi kuda, cucu duduk atas gora, lumba lari. Dia orang biasa, dia macam toki biasa, ayah biasa. Maknanya tak ada hak pelik. Dia layan isteri gora-gora, suap-suap makan dengan isteri dia. Laki yang ketiga tu mengatakan, mana gitu? Ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Saya ni puan, saya tak kahwin sampai sekarang. Saya elok diri daripada wanita. Saya tak nak ganggu ibadah saya. Saya tak kahwin sampai sekarang. Fala atazawwaju abada. Dan saya ingat sampai bila-bila saya tak nak kahwin. Saya tak nak serabut. Susah saya nak duduk masjid, takut bini panggil balik lah, nak beli sayur lah itu. Saya serabut. Baik saya nak konsentrate saja. Ringkas cerita, sedang mereka tanya, Nabi sampai. Faja'a Rasulullah. Datang Nabi. Isteri Nabi pun cerita, ya Rasulullah ni ada luar tu ada 3 orang budak muda gini. Dia kata, mana Nabi ibadat tak banyak mana? Kau banyak sangat ibadat. Nabi kata, panggil balik budak tu 3 orang. Nabi panggil,
awak tanya soalan ni tadi pada isteri saya. Ya Rasul. Dia berkata begini, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Antara kita ni, awak bertiga dengan saya, kita berempat ni, yang paling takut dan lebih takwa pada Allah, saya yang paling takwa kepada Allah. Tapi ingat, lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa. Tapi walaupun saya yang paling takwa, yang paling takut kepada Tuhan, saya puasa, ada hari saya tak puasa, puasa sunat lah. Saya semayang malam, ada hari saya letih, saya tidur. Dan saya sendiri kahwin dengan orang perempuan. Jadi beginilah, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kalau awak tak suka cara saya, jangan jadi umat saya lah. Selesai masalah. Istihar keluar selalu. Isi borang keluar. Lompat parti. Selesai masalah. Awak bukan yang Muhammad, tak boleh lompat. Orang awam boleh. Ni hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan lafaz yang kita baca tadi lafaz Bukhari. Maknanya ibadat pun dia ada limit susah lagi. Bukan Nabi suruh puasa hari-hari, bukan Nabi suruh buat qiyamul hari-hari. Siapa rajin buat benda-benda sunat. Kita orang jadi payah ni benda sunat. Contohnya orang habis sembahyang Isyak nak ngaji, malah Allah payah nak ngaji serabut. Itu bukan benda wajib. Ada had dia. Dan awak kalau buat, pahala ni mata wang akhirat. Kita di padang mahsyar nak pakai duit ke? Pakai duit bukan nak beli air, nak bayar denda. Sebab kita atas dunia, hak kita katok kepala orang buat zalim ke orang tu, kena bayar denda. Orang akan tuntut bela balik. Orang hak kita tampar masa muda dulu, akhirat esok kita cari dia. Dia kata, ya Allah, ini orang pokcik ni pernah tampar muka aku. Hari ni aku nak tuntut bela. Maka Allah akan perintahkan, ambil pahala pokcik ni, mau ambil gimai jauh. Itu kan hadis sahih kan? Atadruna manil muflih tu. Tahukah kamu siapakah orang bankrupt? Orang bankrupt dia bawa pahala banyak, tapi satu-satu beri ke orang. Sebab dia kerja katok kepala orang dulu. Sebab itu jangan jadi samsing. Tak dan minta maaf susah. Jadi pahala kita nak jadikan mata wang akhirat. Jadi sunat kena banyak. Benda sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi. Bukan tak apa. Bila buat dapat pahala, tak buat tak apa. Hak tu sampai sekarang tak puasa, tak baca Quran, tak berzikir sebab sunat je. Dia je tu hak jadi malas. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Contoh lepas mayang baca Quran. Baca dapat pahala, tak baca rugi. Lepas sembahyang Isyak buat pula ba'diyah. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Banyak amalan sunat, banyak baca Quran, cium hajar aswad. Apa lagi amalan sunat? Poligami, sunat. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Rugi tak ada apa. Ni contoh. Sebut tentang kahwin, ada satu riwayat. Ada seorang sahabat nama Abdullah bin Amru. Dia baru kahwin. Annahu tazawwaja imra'atan min Quraisy. Fakana la ya'tiha kana yashghuluhu as-shaumu was-salatu fadzakara dzalika lin-nabi. Ada seorang sahabat nama Abdullah bin Amru. Dia baru kahwin, pengantin baru. Tapi dia dah kahwin sebulan, dia tak usik lagi isteri dia. Isteri dia masih anak dara lagi. Dia tak usik, tak tidur pun dengan isteri dia. Isteri dia ngadu ke Nabi. Isteri dia ngadu ke isteri Nabi. Isteri Nabi panjangkan aduan kepada Nabi. Nabi tanya buat apa dia tak usik isteri dia. Yashghaluhu sawmu was-salatu. Semayang semua. Tengah malam qiyamul lail. Iktikaf masjid. Siang puasa. Dah bila masa nak gurau? Siang puasa tak boleh dah nak usik-usik. Malam nak qiyamul lail. Bila nak tidur? Bila nak usik? Nabi panggil dia. Nabi kata, Abdullah ibn Amru, sum min kulli syahrin salasati ayamin. Mu jangan puasa hari-hari. Kalau aku kata, mu puasa cukup sebulan ni 3 hari dah lah. Dalam sebulan tu 3 hari sudah.
Jangan banyak. Sebab mu pengantin baru. Orang pencen lain puasa hari-hari. Tak apa dia bukan. Dia tak ada matlamat benda-benda pun. Baru kahwin. Jadi mu puasa seminggu, puasa setiap bulan 3 hari. Apa jawab Abdullah bin Amru? Inni utiku aksar min zalika ya Rasul. Kata ya Rasulullah, malu saya. Sebulan 3 hari. Saya lebih pada tu buat selama ni ya Rasulullah. Takkan sikit sangat. Nabi pun kata ginilah. Sum yauman wa aftir yaumah. Baiklah. Kalau awak nak juga ibadah, puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Masa awak buka tu, layan isteri. Duduk di rumah, bergurau senda, bawa makan luar apa semualah. Hari lusa, puasa balik. Kata dia, bolehlah ya Rasul. Kalau gitu saya okey. Lepas tu Nabi sambung lagi nasihat. Iqra'ul Quran fi kulli syahrin. Dengar sini aku nak pesan. Mu khatam Quran, jangan khatam tiap-tiap hari, lepas tu mu tak balik rumah. Mu khatam Quran sebulan sekali cukup lah. Baca sebulan, khatam. Kau nak khatam tiap-tiap hari tu buat apa? Mu tu baru kahwin. Jawab dia, ini utiku aksar min zalika ya Rasul. Allah, takkan sebulan sekali. Not my level lah. Saya ya Allah, tak boleh lah gitu. Malu saya khatam sebulan sekali. Saya khatam tiap-tiap hari ya Rasul. Aku tahu. Gini, ikra'hu fi kulli 15. Mu khatam 15 hari sekali. Mana 2 minggu sekali khatam. 2 minggu sekali khatam. Jawab dia, ini utiku aksar min zalika. Takkan 2 minggu sekali khatam, malu ya Rasul. Ginilah. Ikra'hu fi kulli 7. Mu khatam seminggu sekali. Boleh. 7 hari khatam. 7 hari khatam. 7 hari sekali. Saya lebih pada tu boleh buat ya Rasul. Bayang Nabi sampai terpaksa ejah balik ni. Inilah. Ikra'hu fi kulli 3. Tak apalah mu punya pasal. Mu khatam 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. Boleh? Bolehlah ya Rasul. Kemudian Nabi pun panggil. Masuk aku nak pesan kamu. Inna likulli amalin syiratan. Wa likulli syiratin fatratan. Mengingat aku pesan ni, cakap orang tua ni. Setiap amal ni, dia ada hari semangat. Ada hari mu takkan rajin nak buat. Ada hari mu semangat luar biasa sangat. Kalau masa semangat tu mu tengah berada dalam koridor ajaran aku, sunnah aku, mu akan buntung. Cuma jangan sampai kita sampai peringkat futur ataupun malas beribadah, ketika itu kau akan binasa. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya balik kepada tadi, syariat, ibadat, apa yang Nabi ajar, semua tak nyusah kita. Anak ayam memakan halia. Anak itik duduk memandang. Sederhana beragama amalan mulia, dosa berkurang, hati pun tenang. Air nira meleleh-leleh, diminum monyet atas dahan. Tirulah cara orang yang soleh, hidup sederhana tapi diberkati Tuhan. Moga-moga apa yang kita bahaskan pada malam ini memberi manfaat pada kita bersama. Sebelum berpisah, marilah kita mengambil kesempatan malam ini dalam mengenang keperitan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara seagama kita di bumi Palestin. Marilah kita menadah tangan berdoa, moga dikurniakan kesejahteraan kepada mereka nun jauh di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainahum wansur ala aduwika wa aduwihim. Ya Allah, ampunkanlah dosa mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati mereka, damaikanlah antara mereka, khususnya di kalangan negara-negara Arab dan negara-negara Islam. Tolonglah kami untuk mengalahkan musuhmu dan musuh kami. Allahumma
Allahumma al'an kafrata ahli kitab alladhi yukazzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'uka. Allahumma khalif baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuk. Ya Allah, timpakanlah laknat kepada orang kafir ahli kitab yang telah mendustakan para nabimu dan berperang dengan wali-walimu. Ya Allah, gagapkanlah ucapan mereka, pecah belahkanlah kekuatan mereka, timpakanlah seksamu yang tidak mungkin mampu dicegah oleh mereka. Dengan berkat namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, wahai Allah, kami mohon pertolongan darimu. Allahumma ansur ikhwanana fil Palestin. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma qawi azaimahum. Allahumma sabirhum ala musibatihim. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestin. Ya Allah, tabahkanlah hati mereka, kuatkanlah keazaman mereka. Ya Allah, berikanlah kesabaran pada mereka dalam menghadapi ujian ini. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ultuf bihim warhamhum wa akhrijhim min dhiqil wal hisar. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami orang Islam di Palestin yang sedang lemah. Ya Allah, kasih sayang dan kesian belahlah pada mereka. Keluarkanlah mereka daripada kepungan di bandar Gaza. Dalam keadaan sempit mereka itu alami, bantulah mereka ya Allah. Allahumma ashfi minhumul marda wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim. Fa innahu la hawla lahum wa la quwwata illa bika. Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit di kalangan mereka. Sembuhkanlah juga yang terluka di kalangan mereka. Ya Allah, bantulah dan tetaplah bersama mereka ya Allah. Jauhkanlah musuh-musuh mereka, kerana mereka kini tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dengan bantuan-Mu ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.